Kita terus straight to the point terus Apa benda kita sembang itu, saya pun lupa Saya tahu benda apa ni candle blending. Ni nama dia candle blending. Saya tahu saya tengah ajar pasal candle blending tapi tak ingat. Oh ni. Kita nak cerita pasal base. So benda yang penting untuk korang tahu ni, korang tulis kat nota. Sebab apa kita nak tahu dia base drop, rally base drop, drop base rally. Sebab apa? Padahal base je. Mana-mana pun base juga. Sebab apa kita nak tahu jenis dia? Adalah kita nak tahu dua benda. Sama ada base tu dia bersifat continuation ataupun base tu bersifat reversal. Kenapa nak tahu continuation atau reversal? Sebab sifat kejadiannya berbeza. Ini saya bagi tahu tips je lah, sebab kita belum lagi nak belajar pasal price action apa semua. Tapi dengan kita tahu jenis continuation dengan reversal ni, kita dapat tahu market tu nak berubah arah ataupun lawan arah ke macam mana. Okey. Jadi bila price tengah buat continuation ataupun kalau market dalam keadaan impulse. Kalau contoh market tengah buat downtrend, lepas tu continuation supply berlaku. Maksudnya dekat dia tengah nak continuous. Kalau trend kan ada dua, satu yang correction, impulse. So bila dia berlaku dekat bahagian impulse, maka base tu ada kemungkinan tinggi korang terus boleh instant saja. Tak perlu tunggu dia masuk dalam base ke apa ke, dia akan terus pergi. Dia akan terus drop dan korang tak perlu risaulah dia datang balik ke, memang dia tak akan pergi. Dan floating korang pun sangat-sangat minimal. Maka korang punya profit akan sedikit brutal. Okey, contoh macam ni Okey. Ni ada satu contoh. Contoh price dekat Euro JPY ni, dia berlaku rally, base rally dekat market yang sedang impulsif. Sampai dekat sini, korang terus instant, tak cakap banyak. Dia floating berapa? Floating 100 lah, ni daily. Jom kita buka H1. Okay, ni impulsif. Impulsif jadi drop, base, drop. Dia jadi continuation base kat sini. Nampak? Saya zoom sikit. Okay, nampak drop, base, drop. So bila drop, base, drop ni, dia adalah jenis continuation. So sampai kat sini, korang terus boleh instant. So bila kita instant, dia floating 4 pip, dia turun dalam 20 pip macam tu lah. 19 pip. Lebih lah daripada 10 pip. Tak adalah cukup tapi dia naik balik tapi dia turun balik. Tapi ni adalah setup lain lah. Tapi dia nak cari yang betul-betul impulsif, yang kita terus boleh instant. Kalau macam ni panjang sangat. Kita nak cari yang dia drop, base pecah kecil terus masuk. Sekejap saya kena cari sikit. Ni contoh pun ada juga. Nampak? Merah, biru, merah. Dia pecah dengan dua candle. Tapi kita belum lagi nak masuk bab price action ni. Ni cuma pro tips lah kita pro trick. Macam mana kita nak selalu ada entry semua. So ni adalah downtrend dan ni dalam keadaan impulse. Impulse, correction, impulse, correction, impulse. Okay. So drop base drop ni berlaku dekat area impulsif. Dekat impulsif ni berlaku base continuation. So base continuation ni tak perlu pun kita tunggu dia masuk base tapi macam ni rezeki dia masuk balik dalam base. Tapi kadang-kadang dia terus turun. Kebanyakan masa Okay. So sampai je dia close kat sini, dah terwujudnya base, kita terus instant. Instant dia floating berapa? Dia floating 9 pip, dia pun turun 36 pip. Maksimum dia turun dekat nak 100 pip, tapi lamalah nak tunggu. Okay. Jom kita tengok lagi. Ni pun sama. Nampak ni contoh backtest kan nanti ada kata jo benda dia jadi boleh le sembang sepak ni Kalau aku trade hari ni pun lepas tu benda tu dah gerak, kau cakap benda sama juga. Budak. Okay, so ni rally base rally nampak rally base rally, dia break kat sini. So bila break kat sini kita terus instant. So kadang-kadang dia tinggal shadow sikit macam tu, sikit dalam 9 pip dia naik 20 pip. So simple je, dalam 1 jam saya dah buat 20 pip macam tu. Okay. Saya sampai bergaduh dengan kawan saya sebab flat limit je pasal kawan saya baik dengan saya. Cuma dulu saya bergaduh dengan cikgu dia. Cikgu dia kutuk cikgu saya. Lain macam tu salah silahnya. Cikgu kepada cikgu Mansur, nama dia Ifmiante. Ifmiante ni owner kepada Read the Market. Read the Market ni student kepada Red Sword. Dia cerita pasal salah silah bersanad ni susah sikit macam tu lah kisah Dia marah dengan cikgu Mansur. Saya pun tak boleh sebab cikgu Mansur dah ubah hidup saya Dia bantu saya macam-macam dan apa yang cikgu Mansur ajar tu benda yang betul. Tapi Ifmiante ni dia tak habis-habis dengan flat limit dia Lepas tu saya pun hentam Ifmiante ni. Lepas tu hentam ajak dia live trade semua. Lepas tu sembang saya cakap dia, kau sembang benda dah gerak boleh flat limit. Jom kita live trade. Kalau flat limit kau, aku kena base bodoh, hentam kau sekali. Hilang. Sampai admin dia nak belajar dengan saya. Admin Ifmiante tu nak jadi student saya. Sebab dulu saya ajar budak luar negara. Start daripada tu nama saya viral satu dunia. Lain macam So sembang macam long tiger.
Tapi itulah. Jangan cakap flat limit. Lepas tu saya gaduh dengan Ifmiante tu. Tapi ada juga cikgu yang ajar flat limit dekat Malaysia. So cikgu tu terasa hati dengan saya. Tapi saya bagi tahu dah dia, saya bukannya attack abang. Saya attack Ifmiante. Tapi abang jangan terasa. Tapi orang, sebab saya punya gaduh tu besar juga besar juga pergaduhannya. Sampaikan semua orang yang guna flat limit terkesan lah. Sebab saya cabar dia live trade semua tu lah. Darah muda. Sekarang bila orang cabar-cabar saya macam senyum. Dia bila dah tua ni malah nak gaduh lah. Lepas tu last sekali Cikgu Mansur cakap, jangan cakap macam tu kayak cikgu dia. Ifmiante tu walau macam mana buruk perangai dia tetap cikgu aku. Nampak? Cikgu Mansur bagus, menghormati guru. Sebab tu dia berjaya. Okay, itulah. Sebab apa kita nak tahu dia continuation base atau reversal base? Sebab nanti kita nak guna dia macam ni lah. Tapi kalau macam contoh dia berlaku dalam keadaan impulse tapi reversal, dia benda yang berbeza. Satu nak meneruskan, satu nak melawan. So sifat yang berlawanan ni, dia akan jadi benda yang ragu-ragu lah. Benda yang tak best bila kita trading. Bila kita trading ni, kita kalau boleh kita nak benda yang confirm. Benda yang kalau orang cakap, kau yakin ke? Ya, yakin. Tak ada berjudi ke apa ke. Sebab kita memang yakin price akan buat seperti mana yang kita analisa. Tapi kalau dia tak buat seperti yang kita analisa, itu kita panggil rugi lah. Apa-apa perniagaan pun mesti ada rugi. Hari tu saya ada share satu video kat Facebook saya, korang boleh tengok. Ada pakcik ni dia buka restoran. Lepas tu ada orang tu dia ada duit pencen 300,000. So 300,000 tu dia terus nak buka restoran. Tapi apa yang pakcik ataupun owner kedai yang dah buka restoran bagi tahu, dalam dunia bisnes ni kejam. Kau labur ni bukan makna kau confirm akan dapat duit kau balik. Kau boleh hilang lebur macam tu. Kau boleh tergadai semua benda bila kau buat bisnes ni. So bunyi macam forex je. Padahal member buka restoran je, bukan trade forex pun. Dia kalau berniaga apa-apa pun, tapi kalau buat perangai tai judi memang macam tu lah. So dia kena ada plan. Macam pakcik tu bagi tahu kalau kita ada 100, kita guna RM1. Daripada RM1 tu berapa banyak kita boleh grow. Dia ada 300,000, ambil lah dalam 3,000. Beli lah, jual keropok dulu ke, jual pisang goreng dulu ke. Tengok ada orang nak beli tak? Kau sanggup tak untuk penat-penat goreng panas apa semua? Kan nanti dia tiba panas apa semua tak tahan lah. Guna je lah duit bersara tu sampai ke mati. Maksudnya gunalah, manage sikit-sikit. Tapi kalau rasa boleh tahan dengan bisnes, buat bisnes. Trade ni dia memang tak penat, tak perlu orang cakap duduk alah tekan-tekan. Kau tekan sekarang, kau tak profit, aku sepak muka kau. Satu kali kau floating lebih daripada 5 minit, aku sepak kau satu kali. Dia trade ni dia bermain dengan minda, emosi. Dia bermain dengan decision korang. Contoh macam yang trade dekat sini. Bila sampai kat sini kita nak buy. Tapi kalau kita tengok dekat sini, sell. Nak mana satu ni? Ya Allah, nak mana satu Nak mana satu Okay. So macam dekat sini kalau saya analysis price action saya buat weekly analysis. Kadang-kadang saya bagi tahu okay, dekat sini base supply dah di tested dan dia drop. Okay. Sekarang ni dia masuk dekat dalam kita punya zone ni, membuat base rally dengan bull power. Bull power ni adalah candle besar sebelum candle kecil. Dia bull power ni price action juga. Bull power ni maksudnya candle bullish yang mempunyai power. So bila masuk bull power, okay, ni agak berbahaya. Macam ni bull power juga. Tapi bull power telah dimakan. Bull power dimakan, okay, kita boleh entry kat sini. Dekat dalam ni, dekat lower time frame akan ada something dekat sini. Contoh kita tunjuk terus lah Okay. So kat sini pun ada QM. Orang kami nak QM. Tu ada Quasimodo. So daripada sini point-point ni kita boleh dapat entry point kita yang lagi menarik. So Quasimodo ni cantik sebab dia adalah QM yang bertemu SRF. So dia ada satu line dia panggil high liquidity level. So bila ada high liquidity level daripada dua fifth element, sebab dia ada fifth element. Fifth element ni tempat-tempat untuk kita buat penandaan high liquidity. So dia ada dua. So dia memang cantik dekat sini untuk dia masuk. So kita dapatlah entry kat sini. Tu contoh. Okay, so bila dia masuk dalam bull power, lepas tu dia buat continuation. Sini adalah tempat reversal, sini continuation. Maksudnya apa? Dia berlaku percanggahan dekat situ. So bila dah berlaku percanggahan dekat situ, takkanlah korang nak masuk juga. Sini supply zone, masuklah. Masuk prop kena macam tu. Kan settle. Sebab tu lah kita kena tengok price action. Bila saya buat weekly analysis, saya lukis zone. Zone tu adalah tempat untuk kita tengok price action. Bila price sampai, baru kita decide sama ada kita nak masuk ataupun tidak. So bila dia masuk satu kali, dia spike macam ni. Okay, this is
no good. Tapi kalau merah ni dia turun 2-3 ke apa ke sampai dia pecahkan balik bull power ni, kita boleh gunakan dia sebagai entry zone untuk meneruskan trend. Tapi kalau dah keluar bull power macam ni, kita boleh ambil risiko. Selalunya bila dia keluar bull power macam ni, continuation dekat bahagian reversal macam ni, dia akan melakukan stop loss hunting. Stop loss hunting ni, ni stop loss orang dekat sini. Stop loss hunting ni tempat psychological area di mana orang akan letakkan dia punya stop loss. So saya punya TP dekat mana? TP dekat stop loss. Your stop loss is my take profit. Macam tu. Okay. So bila sampai dekat situ, dapatlah 20 pip sikit. Lepas tu dia turun balik. Turun balik dekat sini disebabkan dia telah close. Nampak kan? Dia close dekat luar daripada base ni. Dia close dekat luar pada base ni. Dia mempunyai potensi untuk menukar trend. Sebab dia apa? Dia melakukan structure breaker. Structure breaker betul? Downtrend, structure breaker. Structure breaker bila kita nak masuk agak berisiko. Tapi kalau nak jadi trader ni mesti kena selalu bermain dengan risiko lah. So kita pun entry kat rally base rally sini. Kita main swing pula dalam 87 pip. Terbang fly macam tu. Okay, ada soalan kita tengok sikit. Yang Hanzo Mark tu flat limit kan, korang ada join RTM lagi? Lantak korang lah, korang nak panggil flat limit ke apa. Saya dah ajar flat limit. Flat limit tu satu setup je. Dia kegunaan ni kita nak tahu dia engulf tak engulf, dia break tak break, retrace tak retrace. Dia adalah sesuatu zone bukan untuk kita entry, tapi untuk baca price action. Korang kena tahu benda tu dulu. Dia nak tahu price actionnya kat situ. Okay. Lepas tu lagi satu dia adalah setup advance. Kau tengok je lah trend. Aduh, janganlah susahkan hidup Sebab itu yang masa saya cabar If Miante tu, dia terlalu fokus pada setup price action dia. Dia tak tengok market structure. Dia jumpa apa? Dia jumpa flat limitnya dekat tempat-tempat macam gini. Benda tengah uptrend. Lepas tu dia nak sell kat situ. Memang kena. Sebab tu tak berani saya. So bila dia live trade tu, tu yang student dia terus mendewakan saya. Lain macam tu tapi lebih kurang macam tu lah. Sebab tu lah orang luar negara mencari saya. Kalau luar negara If Miante tu macam dewa SND macam tu lah. Lebih kurang macam tu Okay, kita baca sikit komen tengok. Kalau kat M5 boleh ke? Kat M5 pun boleh. Janji korang tahu structure dia macam mana. Okay, so M5 kita cari impulsive. Okay, impulsive. Tapi kat sini canak sikit lah biasa lah. Nak trade kat M5 macam tu lah. Korang kan suka trade lower time frame. So dia pecah macam ni, dia pecah dua So kalau dia pecah banyak macam ni, selalu saya tak adalah terus. Dia bukan satu SOP di mana korang terus boleh instant. Nampak dekat impulsive drop base drop instant pop. Tak ada macam tu. Tengoklah sizing. Tengok sizing dia pecah macam mana. Okay, kalau sizing dia pecah nampak kecil macam ni. Aduh, nampak. Tak nampak. Sekejap kita zoom sikit. Macam tu. Nampak tak? Dia pecah tu sikit je. Dia impulsif, tapi dia pecah sikit je. Nampak tak? Dia tak adalah pecah panjang macam ni. Dia tak adalah pecah. Dekat sini tak pecah, sini pecah panjang macam ni. Kan agak besar zonnya. Fikir logik lah. Dia kena fikir logik juga. So kalau macam pecah kecil macam ni, dia macam opportunity ni. Dia adalah satu peluang. Kalau aku masuk ni, risiko kita cuma sampai sini saja, 19 pip. Sebab ni M5. So kalau aku nak rugi pun, aku rugi banyak ni je lah. Okay, jadi aku pun entry. So bila entry, jatuh. Dapatlah 14 pip. Ni dalam masa berapa? 5 minit sahaja. Instant. No floating. Shadow pun tak ada. Instant. Boom. Instant. Boom. Tak ada cakap banyak. Okay. Dia terus jatuh macam tu. Ni bila ada rezeki lah. Tak boleh lah terus semua setup jadi macam ni. Okay. Tapi itulah konsep dia. Apa-apa time frame ke tak kisah. Tapi korang kena tahu, M5 janganlah expect sampai dia terjun sampai 1000 pip. Beragak lah. Okay. Tu lower time frame. Makan kecil-kecil je. Tapi korang makan kecil-kecil pip, nanti korang masuk lagi. Lepas tu nanti MC dah sekali. Kita nak kurangkan kita punya trade, tapi kita nak tinggikan kita punya profit. Less trade, bigger profit. Kita nak tu kita punya target. Kita trade kalau boleh 2-3 kali, tapi makan setahun 2. Macam tu. Ni trade. Kau berapa kali? Sehari aku trade dalam 100 kali. 100 kali trade. Profit macam mana? Profit biasa-biasa lah. Dan $10 lah sehari. Trade 100 kali, profit $10. 1 sen. Asal biru close. Biru close. Weh, tak penat ke? Penat kan? Kerja keras $10 je. Jadilah trader bijak, okay?
Jom kita baca sikit komen apa. Cikgu macam mana nak jaga emosi untuk swing? Macam mana jaga emosi untuk swing? Buka banyak account ke? Lepas tu cari hobi. Kena cari hobi. Bila cari hobi, insyaAllah lah okey. Kita tak teringat sangat pasal trade tu. Okey. Ni cikgu pernah belajar dengan cikgu Azim kan. Sekarang guna teknik saya masih lagi belajar dengan cikgu Azim. Saya belajar bisnes. Saya belajar psikologi. Dengan cikgu Azim saya belajar psikologi. Teknik Abang Azim ada juga saya guna. Tapi bukan semua sebab saya tak belajar habis. Macam fundamental apa semua saya memang betul cakap saya tak boleh bawa sebab saya pemalas. Tapi saya guna lagi. Psikologi memang ni lah. Lepas jumpa cikgu Azim tu saya punya minda terbuka terus. Sebelum ni saya mencari kesempurnaan. Saya mencari jawapan, mencari-cari apa lagi yang nak jadikan perfect. Macam mana? Macam saya ni, saya selalu, sebab apa saya tahu macam-macam tahu pasal trendline, tahu pasal ni SNR, SND, macam-macam saya tahu. Saya mencari. Saya mencari jawapan. Saya mencari holy grail. Saya mencari benda yang takkan rugi, yang kalau aku tekan terus biru. Saya tak tu semua. Tapi kadang-kadang dia fail. Saya tak nak fail langsung, tak nak rugi langsung. Nak memang kalau boleh berniaga, nak sentiasa untung lah. Macam orang bodoh. Macam tu lah juga. Nak berniaga untung, tak nak rugi langsung. Lepas tu bila jumpa Abang Jim ni, dia ni lah, dia buka minda saya. Dia buka minda saya. Dia ajar psikologi apa semua macam mana ni. Dia tak sama macam ajar psikologi sembang-sembang, money management macam ni, psikologi bila macam gini. Tak. Dia ajar perfect. Saya pun tak tahu nak. Dia paling best sekali belajar dengan dia terus lah. Macam mana dia kak? Dia membuka minda. So sejak pada jumpa Cikgu Azim tu, alhamdulillah lah, saya dah konsisten trade. Macam tu. Sebelum tu pun konsisten. Cuma rasa macam tak cukup. Rasa macam ada kekurangan daripada teknik aku ni. Teknik tak cukup power. Sebenarnya dia bukan teknik, dia pasal diri tu, kawalan diri. Tu boleh belajar dengan ni lah Abang Azim. Okay. Kalau tak, korang boleh tunggu siri Zero to Hero lah. Zero to Hero nanti saya share pasal psikologi apa semua. Cikgu, kalau swing masa market tutup perlu buang SL atau BE? Okay, saya explain kat sini Kalau saya memang tak pakai SL. Kalau korang pergi dekat luar, semua sembang cakap SL is very important. SL ni penahan air berjadah, semua jadah lah. Semua SL the best lah dalam dunia Kalau bila korang cakap korang tak guna SL, mesti kena hina punya. Tapi orang yang guna SL ni, dia ada satu benda yang berbahaya yang lebih daripada SL. Korang kena tahu dalam term and agreement bila korang trading tu, stop loss is not a guaranteed. Maksudnya apa? Stop loss tu dia bukannya garanti korang. Bila korang letak stop loss kat situ, price bila langgar je terus dia tutup dekat stop loss yang korang tanda. Tak, dia boleh kena slippage. Maksudnya stop loss korang dekat sini, tapi kalau masa saat korang punya stop loss tu trigger, price laju sangat pada pukul 12, pada pukul 9.37, 1 saat. So bila saat yang di mana korang punya stop loss tu trigger, price tak ada dekat situ, price dekat atas. Kadang-kadang bila ada orang kena slippage, ni PM broker dia kata, macam mana price tak ada? Macam mana price boleh tak ada dekat situ? Dah price tak ada, macam mana? Memang price tak ada lah. Price tak ada maksudnya pada saat stop loss tu trigger, price dah dekat atas. Maksud price tak ada dekat situ. So dia akan bagi requotes balik untuk stop loss korang trigger dekat lagi tinggi. Sedangkan kalau saya tak guna stop loss, price tembus lantak rupa-rupanya spike. Dia naik, dia turun balik. Macam tu Yang guna stop loss dah kena stop loss. Yang tak guna stop loss masih profit. Tapi bila kita bagi tahu ke orang, memang kena hina lah. So ni ayat yang baik Market tutup ke, market buka ke, gunalah SL. Dan kalau contoh BE tu penting. SL saya tak berapa minat, tapi break even saya okey. So bila market tutup, sebelum market tutup boleh buat break even, tapi jangan terlalu rapat. Sebab break even pun dia sifat dia macam stop loss, dia boleh juga kena slippage. Tapi at least ada BE. Maksudnya kalau dia kena stop loss pun dia tak terlalu tinggi lah. Dan kalau kena market normal, kena BE, dia trigger BE, korang keluar dengan profit yang sedikit, korang instant balik kalau sempat. Instant balik. Macam tu. BE okey, SL saya kurangin sikit. Market tutup ke buka ke, SL saya memang kurang sikit. Tapi SL adalah benda yang penting Dan SL saya tinggi, tapi saya bukannya mesti saya tunggu SL tu kena SL saya, sebab saya bagi ruang untuk slippage. Jangan bagi SL slippage kulit bawang tu, bangang nama dia. Okay. Astaghfirullahalazim. Mulut ni tak boleh jaga betul lah. Kita tengok sikit ada soalan apa. Salam cikgu, nak tanya kenapa spread jadi besar bila ada price action? Apa benda
benda ni? Okay, ni saya explain korang, tulis dekat buku jangan buat ajaran sesat. So spread dia jadi besar, jadi kembang bila low liquidity. High liquidity, spread kuncup, spread akan menipis. Liquidity ni apa? Jual beli dekat dalam market. Kurang jual beli, spread kembang lah. Spread ni apa? Cost operasi bila tak banyak customer, besar lah. Tapi bila banyak transaksi, spread jadi nipis. So dalam fifth element untuk high liquidity level ni setup sniper lah. Ni satu price action yang menggunakan bid dan ask. So dia ada satu tempat high liquidity level ni, dia ada lepas fifth element dia ada sixth element. Lain macam sixth element. Okay, so sixth element ni dia adalah elemen ke-6 daripada fifth element. Elemen ke-6 ni adalah jawapan untuk 5 elemen ni. 5 elemen pertama adalah benda yang telah menjadi footprint ataupun jejak langkah dekat dalam market. Dan 6 elemen ni pula adalah dia macam signal. Signal ni berlaku bila dia sampai dekat level 5th elemen ni. Betul tak tu adalah 5th elemen yang sebenar ataupun 5th elemen yang fake? Sebab banyak fake kan. Macam mana nak tahu fake dengan ori? So bila price merentasi level 5th elemen ni, price dengar. Nampak off mic. Mana boleh kita tahu teknik advance tu, rahsia saya. Kan nanti ada orang buat kelas, hampir-hampir nak terkeluarkan rahsia. Jom kita sambung baca komen. Spread tak ada kaitan dengan price action. So kekembangan spread tu jadi besar ke kecil ke bergantung pada liquidity, bukannya price action. Jadi apa pula price action? Price action adalah bahasa market. Bahasa price. Price ni membentuk market. Yang ni cat-cat semua ni adalah harga, price. Action lah gerak-geri harga. Kalau contoh contoh korang duduk depan saya macam ni, apa action Hanzo akan buat selepas itu? Kalau korang depan saya, saya buat macam tu, maksudnya saya nak sepak korang. Tapi kalau saya masuk tangan dalam poket macam ni, maksudnya apa? Saya nak sepak korang juga, bukan nak bagi duit. Faham tak? Price action, gerak-geri harga. Apa yang price cuba nak communicate. Kadang-kadang price ni ada nak bagi tahu something dekat korang. Ni contoh price action lah. Price action ni yang dekat sini, yang saya tanda ni. Apa yang dia cuba nak bagi tahu pada korang? Korang sebagai trader, sebenarnya price ni ada bagi tahu korang. Dia nak naik ke, dia nak tembus zone ke apa, dia ada bagi tahu. So pemberitahuan dia ni adalah price action, bahasa harga ataupun cara dia komunikasi dengan korang. Kalau korang tak cuba dengar, kalau korang tak cuba nampak apa message yang dia nak bagi tahu korang, korang dalam ketidaktahuan, korang akan meneka-neka. Tapi dengan adanya price action, dengan adanya two-way communication antara korang dengan market, maka korang akan faham lah market tu nak pergi ke mana apa semua. So dah tak ada dah macam meneka-neka, ragu-ragu, tak ada. So lagi satu sebab kenapa saya ajar free macam gini apa semua, sebab kalau boleh saya tak nak ada orang terlibat dengan judi. Sebab trade ni dia sangat-sangat dekat dengan judi. Bukan sangat dekat lah, dia lebih dekat dengan judi sebab dia ni accessible. Semua orang boleh buka account, semua orang boleh trade. Sekarang pula banyak marketer promote forex apa semua ni. So semua orang ada access untuk trade dan access untuk buat deposit. Tapi kalau dia tak tahu apa benda yang dia buat, dia payah buy, dia payah sell, kadang-kadang profit, kadang-kadang untung, dia nanti jadi macam tai judi lah. Kalau yang ikut saya ni bukan orang Islam pun, korang pun tahu kan apa jadi dengan orang yang tai judi. Kalah judi apa semua hilang duit. Lepas kadang-kadang ada duit, dia jadi ketagih. Satu ketagihan di mana dia akan buat deposit, MC deposit, MC profit, depo profit, MC balik, depo lagi. Dia tak tahu apa benda yang dia nak dalam hidup dia, dan dia pun tak tahu ke mana arah market nak pergi, dan dia dalam ketidaktahuan. Dan bila satu sahab, bila dia dah tak boleh go, dah banyak sangat rugi. Saya dah lama trade, saya rasa dia haram. Kau tu yang haram jadah. Sebab apa? Berjudi. So bila saya ajar macam ni, at least korang ada technical analysis, tahu cara nak analysis, tahu apa nak buat dengan analysis tu. Contoh kita dah analysis, loss. Tak bolehlah berharap hanya pada analysis. Kita kena tengok price action. Kalau kita berniaga pun, kita dah set up semua makanan kita, tiba-tiba kita tengok awan mendung lah, kita masak lagi banyak. Bangang namanya. Kalau kita dah goreng pisang kita berniaga tepi jalan, dah tengok awan mendung, kita kurang kan kita punya jumlah kuantiti yang kita masak tu. Sebab kita tak tahu ramai orang ke makan waktu hujan ni. Faham? Okay? Price action. Apa-apa berniaga apa-apa mesti kena ada price action. Kita tengok apa yang market cuba nak bagi tahu pada kita. Okay? Jom kita tengok soalan Muhammad Saleh. Cikgu nak tanya, kalau saya guna H4, jika saya tak sampai ke mid range, perlu tak saya zoom ke M5? Tak perlu. Fokus H4 saja. Dah trade H4 kan? Trade je lah H4. Kenapa nak pergi sampai N15? Trade H4.
kat sini mid range. So mid range kat sini, kita ada base kat sini. Dah, trade lah. Tembus. Bull power. Okay, cut. Lepas tu keluar morning star. Instant lagi kat sini. Contoh. Kalau macam saya tak guna stop loss. Tiba-tiba lupa nak tutup. Oh dah turun balik. Macam tu lah korang. Tapi kalau korang pergi ke M15, kita cari yang dekat-dekat sikit. Ya, macam ni macam live trade 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So trade kat mid range. Mid range kat sini. So paling dekat mid range kat sini. Mana? Ni lah. Kat dia sini. Shadow base. Shadow base. Atau bawah-bawah sikit. Shadow base kat bawah ni. Antara dua lah Dah kenapa nak kena tengok M15 lah. Instant je lah. Apa yang EJ sell. Senang Jom kita tengok sikit. Okay, daily buat apa? Ni macam main signal lah. Main signal lah. Tengok analisis sikit. Kokok ni. Okay, daily uptrend 1, 2. Okay, break. Adjust sikit. Okay, confirmation break. W weekly tengah naik. Dia mungkin akan turun sampai mana untuk retrace. Tapi dia perlu ambil dekat sini. Dia perlukan power. Oh, dah ambil dah powernya. Boleh turun ke? Tak ada, dia tembus nanti. Okay, tu je saya nak beritahu. Ni saya tunjuk contoh untuk mid range. Mid range tak payah kalau korang trade H4. Fokus je lah H4. Tapi yang macam saya buat tadi tu, saya buat multi time frame structural analysis. Oh, lain macam ayat Saya tengok structure dekat semua time frame untuk tahu dia punya direction. Tapi kalau macam kita trade H4 guna mid range, kita hanya fokus pada setup ni, tapi kita kena tahu dia downtrend ke uptrend ke. Kalau macam ni, dia minor trend dekat a bigger uptrend. Dia minor downtrend dekat bigger uptrend. So agak berisiko, tapi boleh je naik instant entry. Kalau dia pergi boleh pergi sampai sini, jadi triple top lah. So dapatlah dalam 260 pip. Okay, korang nak tahu tak asal usul teknik advance? Jom kita sembang lagi, kita mengajar orang. So kat sini kita ada apa? High, low, high, low, low. So kat sini ada QM. So QM ni, bila kita tengok dekat sini, ada compression. Okay, so adalah setup compression, ada QM, ataupun ada supply kat sini. Ada supply ni, kita ambil shadow je. So dia bagi tahu, okay, sebenarnya dekat compression ni tak ada apa-apa engulf. Ni shadow ni bukan engulf. Bukan engulf, dia kena engulf yang terakhir. Lepas 1, 2, 3 engulf terakhir barulah ni. Tu contoh. Setup advance ni dia guna untuk menggoreng budak, tahu tak? Kalau basic, contoh plus basic pun saya trade kat sini, tembus. Ataupun dekat sini saya cakap ni kat uptrend, kita buy lah, pak tembus nak buat apa? Dan dia nak berubah arah, tembus lah, rugi lah. Tapi ni adalah setup buy. Sebab uptrend ada bull, ada bentuk flat, lepas tu ada retrace balik, saya instant krak satu loss. Kat loss, kenapa susah sangat nak ni? Kenapa nak kena tiba-tiba sebenarnya dekat sini dia dah banyak test. Lantaklah 100,000 kali test pun. Kalau dekat situ memang dia nak terjun, dia tetap terjun. Tengok sini test terjun. Bila dia cuba nak cover up kekurangan daripada basic ataupun kerugian daripada teknik basic tu, dia jadilah setup advance. Faham So okay, explain phase in trend ni terlalu advance. Walaupun untuk member, thank you distortion, tapi ni terlalu advance untuk kita belajar pasal phase. Phase dia ada accumulation, re-accumulation, distribution, redistribution, markdown, markup, markdown. Tapi ni adalah satu benda yang advance. Bukan advance lah. Dia ni advance yang basic. Basic yang lebih mendalam. So basic ni belum ready. Sebab apa? Kita kena mahirkan benda ni dulu. Trend basic kena power dulu, baru boleh belajar pasal phase. Sebab market ni dia bukannya macam gini je. Kadang-kadang dia kan market kan. Tapi dia sebenarnya bukan random. Dia bukan random, dia ada algoritma dia. Kadang-kadang dia buat trend biasa, kadang-kadang dia buat market phase. Okay, so untuk market phase ni InsyaAllah nanti saya akan ajar. Tapi kalau nak dekat video lama-lama pun saya ada ajar. Okay, jom kita sambung. So kita nak tahu jenis base ni sama ada dia continuation ataupun reversal, disebabkan kita nak tahu sifat dia continuation ataupun reversal. Kegunaan dia bila kita jumpa dia dalam keadaan continuation. Bila ada continuation juga, kita boleh terus instant sebab dia punya signal sangat-sangat kukuh. Dan kalau dia masuk semula ke dalam zone, lagilah kukuh. Okay, so bila continuation duduk dekat dalam impulsif, maka lagi okey lah. Tapi kalau macam contoh reversal dalam impulsif, agak berbahaya. Sebaik-baiknya kalau nak entry, kena tunggu dia masuk dalam zone ataupun selepas dah kena stop loss orang. Maksud selepas dah kena stop loss orang tu macam mana? Okay, contoh dia berlaku dekat sini. Lepas tu kat sini dia berlaku rally base drop. So SL orang kat atas ni kan, kita entry dekat atas ni, sell.
Tu adalah lebih kepada psychological area. So kita sell kat atas ni dan dia pun turun. Okay, untuk buat QM. Lepas tu naik balik. Macam tu. Okay. So dekat dalam yang sini pula, ada orang ajar ni semua, daripada sini ke sini, ni dia panggil sebagai drop. Lepas tu kalau dia naik macam uptrend macam ni, dia panggil sebagai rally. Ini adalah ajaran yang salah sebab uptrend ni adalah gabungan rally, drop, rally, drop, rally, drop, di mana pergerakan rally mendominasi pasaran. So dia adalah benda yang berbeza. So dalam market sebenar, kita nak cerita macam ni lah. Nampak yang saya lukis ni? Nampak ni biru naik, lepas tu merah turun. So dekat setiap pergerakan ni, dia menghasilkan base. So dekat sini lah saya nak cerita berkenaan base candle blending itu. So macam mana kita nak tahu dia adalah base? Okay, seperti yang kita sedia maklum, base ni adalah satu benda yang balance. Okay, dia ada pergerakan rally mewakili naik, drop mewakili turun. Naik ni positif lah. Kalau ni pula adalah negatif. Yang ni pula ada base. Base ni adalah seimbang, plus minus ataupun neutral. Okay, tu adalah benda-benda basic untuk harga. Harga naik, harga turun, harga maintain. Simple. Okay, so dekat sini kita boleh consider dia sebagai negative move. Negatif dekat sini, maksudnya contoh negatif 1 lah, kita ambil negatif 1. Dekat sini pula positif 1. Dekat sini pula negatif 1. So dekat sini dia dah jadi satu benda yang neutral lah. Neutral yang kita panggil kosong lah. So kat sini dah kosong dan ketidakseimbangan berlaku dekat sini. Ni adalah dipanggil imbalance candle. Okay, so imbalance candle ni dia yang menyebabkan pecahnya sesebuah keseimbangan. Dia yang mengganggu keharmonian sesebuah keseimbangan. Keseimbangan telah berlaku dekat sini, tapi terdapat satu benda yang mengganggu keseimbangan. So yang mengganggu keseimbangan ni menentukan sama ada dia supply zone ataupun demand zone. Dan imbalance candle ni juga akan menentukan sama ada kekuatan base tu kuat ataupun tidak, bergantung kepada cara dia pecah. Pecah dengan satu candle, pecah dengan dua candle, pecah dengan tiga candle, ataupun berapa lama masa untuk dia pecahkan. Betul lah. Untuk bilangan candle tu mencerita berkenaan masa. Lepas tu panjang candle yang memecahkan dia, tu semua akan menyebabkan kita punya analisis akan berubah. Maksudnya kita bergantung pada imbalance candle untuk menentukan base tu adalah kuat ataupun tidak. Tapi tu adalah different story lah. Bila kita nak menceritakan berkenaan market, kita baru kita cerita dia uptrend ataupun downtrend. Tapi bila kita nak cerita berkenaan base, kita nak cerita berkenaan sifat harga. So sifat harga tu dia continuation ataupun reversal, dia rally ataupun drops. So dekat sini, walaupun kalau korang tengok dia turun naik macam ni, macam rally base drop, tapi sebenarnya dia adalah rally base rally dekat warna hijau ni. So bila dia rally base rally dan dia duduk dekat area reversal, area reversal kat sini, macam saya bagi tahu tadi, tempat reversal tapi keluar continuation. So tak berapa ngam. Dia kalau boleh dia sama-sama. Faham ada soalan ke? Cikgu Zul, base yang banyak kali rebounds tu ada sebabnya ke? Ya, ada sebab. Saya lagi suka base yang banyak kali touch daripada fresh base. Kadang-kadang ada orang dia tengok, base ni tak pernah kena touch, maksudnya base tu fresh. So bila base fresh, kita boleh full margin. Tak bagi saya tidak. Saya lagi suka base yang dah di test. Kalau korang nak beli barang dekat satu kedai, sebab supply and demand ni dia benda logik. Dia cerita pasal supply and demand, harga. Dia cerita pasal market. Kalau korang nak beli barang kat satu kedai, korang tengok review tak? Tengok review kan? Ke korang nak jadi manusia pertama yang bagi review? Mesti korang bagi orang lain yang test Tengok kalau benda tu okey, mesti ada orang review. Tapi kalau tak ada review, korang akan cari kedai yang ada review. Dekat real life korang boleh fikir macam tu, tapi bila dalam market korang jadi pelik. Kenapa itulah, fikirlah logik. Okay, so dekat sini negatif 1, dekat sini positif 1, dekat sini negatif 1, dekat sini positif 1. Ni adalah Cartesian plane X dengan Y. Kita nak tahu sampai mana je, kita nak tahu sampai level ni dulu. So kat sini kosong. So kat sini pula pergerakan ni mungkin lah negatif 3. Naik ni mesti sama sebab tinggi dia sama. Positif 3. So negatif 3 tambah 3 persamaan kosong. Kosong ni kita panggil sebagai benda yang seimbang. Base adalah perkara yang balance dan kita perlukan imbalance candle untuk melakukan imbalance ataupun pergerakan harga. Kalau tak ada naik turun harga, maka market akan stagnan, akan basic saja. Okey, dia tak akan bergerak-gerak So tak ada apalah korang nak sell buy ke apa, sebab tak ada pergerakan harga, tak ada imbalance. So imbalance akan sentiasa berlaku, base akan sentiasa berlaku. Tapi yang mana kita nak guna dan mana yang kita tak nak guna, dan yang mana kita dapat exploit untuk keuntungan kita.
Macam tu ayat Saya rasa tu je untuk cerita base. Tengok ada soalan pelik-pelik lah. Screenshot sikit. Retest yang baik macam mana cikgu? Shadow test dekat shadow base atau body base? Dekat body. Saya dah jawab Dekat body base. Tu yang terbaik. Sebab dia tanya yang baik. Bukan terbaik Yang baik mana-mana Yang terbaik dekat body. Contoh jom kita buka chat. Okay. Ni yang terbaik Dia retest kat body. Tu Dia retest kat body, close, instant terus. Kalau test kat body Kalau dia masuk kat body, masa tu korang tengah nampak depan mata, dia berlaku 6 element yang macam saya bagi tahu tadi. Terus boleh instant masa dia sampai kat body. Okay. Ni pun ada juga tested dekat body. Bila test kat body, tu yang terbaik. Tapi kalau tak test kat body pun bukan bermakna dia tak boleh guna. Okay. Macam ni. Ni pun body mana ada shadow. Sekejap. Ni macam test kat body juga. Banyak test kat body Tapi ada je test yang tak sampai body, tetap kita boleh guna. Contohnya macam ni. Dekat sini. Tapi yang ni fast reaction. Dia laju. Dia terus break, dia terus datang balik. Yang ni memang high quality juga. Yang tu untuk more detail kita akan cerita nanti okay? Candle blending macam QM je rupa dia. Tak juga candle blending ni kita nak tahu dia naik, turun, positif, negatif. Tu je. Candle blending ni kita gabungkan candle biru dengan candle merah. Biru tambah merah jadi shadow. Faham? Cikgu cerita pasal manipulation. Manipulation ni terlalu deep. Dalam mana-mana market pun ada. Dalam market dalam hidup ni ada juga manipulation. Saya bagi contoh manipulation dekat dalam dunia sebenar Ayam tak naik harga, tiba-tiba ayam tak ada. Bila ayam naik harga, tiba-tiba banyak ayam. Tu contoh manipulation yang berlaku. Dia panggil kumpul order, waiting for the best price. Berlaku dekat dalam market juga. Contoh, kena tunjuk contoh juga. Tadi tak nak tunjuk contoh dalam market. Okay, kat sini ada SBR, support become resistant, ataupun RBS. Dia tunggu sini, dia main-main kat area sini. Lepas tu rupanya dia nak pergi dekat atas ni. Lepas dapat kesempatan ni barulah dia turun. Kemungkinan ada dekat sini orang full margin lah apalah. Tapi yang ni yang tak cantik sangat Lepas tu dia pun naik turun. Tapi kalau korang hanya bergantung pada setup macam fake up version 2 lah, version 1 lah, apa semua kan. Tapi macam mana pula dengan macam gini? Ni kita ada base satu kat atas. Dekat sini ada fake up, resistant. Kita duk menganjur okay, resistance 1, resistance 2, next dia akan pergi sini. Tak ada, dia turun. Apa cerita? Kenapa dia tak pergi kat base atas ni? So tak payah terlalu fokus sangat pada manipulation, sehinggalah manipulation tu berlaku depan mata dengar saya cakap ni. Manipulation ada dekat dalam market, tapi jangan terlalu fokus pada manipulation sehinggalah manipulation tu berlaku depan mata. Faham? Contoh manipulation yang berlaku naik turun harga ayam ke harga apa semua jadah ni, dia berlaku je dalam market. Dia saja je test market kurangkan ayam apa semua. Tapi bila berlaku drastik sampai ayam memang betul-betul tak ada, tiba-tiba masa tu orang tengah pressure suruh naikkan harga. Bagi peniaga dia kena naikkan harga. Sebab apa? Kos harga hidup dah meningkat. Bagi orang yang nak makan ayam pula, dia orang perlukan ayam murah sebab kos harga hidup meningkat. Semua orang perlukan keuntungan. Orang yang buat ayam pun perlukan keuntungan. Orang yang beli pun perlu untung juga sebab dia orang pergi kerja dapat gaji, dia orang kena beli makanan. Berbeza dengan orang yang ternak ayam, dia orang kena keluarkan kos untuk beli dedak ayam apa semua tu. Dan kebanyakan dedak ayam pun dia bagi tahu import apa semua kan. So dengan inflasi, dengan exchange rate Malaysia yang makin tak berapa bagus ni, akan menyebabkan kekacauan dalam market. Market ni dia ada kan nanti saya cerita pasal cardinal base pula. Tak boleh detail sangat. Nanti kan orang cardinal base pula marah. Dia ada benda yang mengganggu keharmonian harga, yang menyebabkan harga ni dia akan mencari keseimbangan yang baru. Tapi itu kita hanya fokus bila manipulation tu berlaku depan mata kita. Bila dia berlaku depan mata kita, contohnya adalah ni, macam ni. Contoh fake out. Kita entry je fake out. Tapi bila dia berlaku manipulation macam tu, dia telah memecahkan resistance tu, barulah kita fikir pasal manipulation. Tapi kalau tak ada apa-apa berlaku manipulation, entry je macam basic. Sebab kalau kita terlalu fokus pada manipulation, kita akan tertinggal-tinggal entry lah. Kita duk tunggu sell limit macam ni, orang lain dah buat profit. Hanzo duk tayang-tayang profit. Lepas tu bang, kenapa tak entry kat atas tu? Kau tanya aku kenapa tak entry kat atas tu, lantak aku lah nak entry kat mana pun. Bang, kenapa entry kat situ? Saya entry kat atas lagi lah. Kau nak entry atas lagi, siapa suruh? Dah aku nak entry sekarang, nak market nak terjun. Macam mana? Macam tu lah kehidupan. Tapi kalau korang gabung sikit dengan tadi, kat sini ada dia test body. Nampak? Test body. Jadi bet yang pernah test boleh FM. Apa benda yang bet? Apa benda yang bet? Saya pun tak sure. Saya tak faham. Tak faham. Pak CXY. Yes. Ni Cartesian plane. Oh, jadi bet pernah. Kenapa ni tak pernah test? Jadi bet yang pernah. Bet ke base? Base yang pernah test boleh FM. FM ni jauhkan lah Selagi korang belum pro. Kalau macam contoh
bila masa yang sesuai untuk saya full margin? Bila korang cakap setiap kali trade aku profit. Tak pernah rugi lah. Jarang betul rugi. Kalau nak rugi tu dalam 2-3 tahun sekali kot. Macam tu. Boleh lah full margin. Kalau agak-agak trade hari-hari ada loss lah, tak payah. Lupakan sahaja. Cikgu boleh tak cerita pasal SL Hunter? Tadi dah cerita lah. Sebab dia orang kata tak wujud. Wujud je. Cuma jangan terlalu fokus lah pada SL hunting apa semua tu. Lama-lama korang akan nampak sendiri. Cuma jangan jadikan tu sebagai tujuan. Jangan jadikan tu sebagai main point. Sebab Bitrader ni apa semua, dia bukannya nak hari-hari dia makan korang. So korang tak payahlah fokus sangat. Sebab kita pun tak tahu sangat. Bukan tak tahu sangat, kita buat je lah kerja kita. SL Hunter semua tu ada. Tapi jangan jadikan tu sebagai fokus, sehingga korang tak nampak banyak lagi part-part lain yang rezeki. Contoh macam yang saya tunjuk tadi lah. Korang dah fokus SL hunting kat sini. SL hunting ni macam ni. Saya tunjuk contoh kat korang. Apa benda tu SL hunting? So ni lah dia tunjuk contoh. Okay. So SL hunting ni selalu dia akan tengok supply orang. Okay, supply orang dekat base ni kan. Jadi dia pun tunggulah dekat area-area yang ada SL, ataupun dia tunggu dekat mana. Ni base ni bawah sangat. Ni lah. Ni kita panggil light tunnel lah. Kalau Cikgu Mansur panggil light tunnel, lorong cahaya. Ni saya tak advance ni, lorong cahaya. Lorong cahaya ni apa? Maksudnya dekat lorong cahaya ni adalah tempat untuk kita layer. Layer bersinar-sinar sampai sakit mata. Warna hijau banyak sangat layernya, bersinar. Kalau cat tu gelap, situ hijau terang. Tu panggil lorong cahaya. Ataupun liquidity pool. Ni bahasa formal dia adalah LQ, liquidity pool. Apa yang dimasukkan dengan liquidity pool adalah dekat sini adalah area-area di mana akan ada stop loss orang lah. SL orang yang banyak. So bila SL yang banyak dekat sini, dia akan berlaku liquidity hunt. Liquidity hunt ataupun SL hunting. SL hunting kat sini, ni dia pergi sampai dekat base kat atas supply ni, dia akan makan SL orang. Itulah konsep stop loss hunting. Tapi apa berlaku bila korang terlalu fokus dengan stop loss hunting semua ni? Korang terlepas opportunity untuk trade kat sini. Sedangkan berapa pip je? 40 pip. Ataupun korang last tinggal 10 pip. Dia menganjing korang lah. Lagi 10 pip. Ni dah penat layer sell limit. Ni kalau price tetap terus turun. Dia anggap macam tu tapi tak sampai. Benda yang paling memedihkan dalam trading saya rasa bukan kena stop loss, tapi kena tinggal entry. Bila tinggal entry kan, korang rasa macam terhina betul. Dia macam contoh orang tu ajak gaduh dengan korang, lepas tu korang belah. Dia macam terhina lah. Okay, jom kita tengok lagi. Dah boleh promote robot. InsyaAllah siapa nak kena lipat, trade lah robot. Robot ni ada robot yang okey, tapi sangat rare lah. Okay, saya ingat orang kata SL Hunter ni pasal persepsi mata. Dia bukan, dia panggil psychological area. Psychological level. Dia psychological area, bukan level. Ni lorong cahaya ni lah psychological level. Dia tempat-tempat orang letak SL. Cikgu paling suka set up apa? Saya paling suka swap zone. Swap zone ajar bab correlation. Correlation ni sama macam yang ni. Sebab Yusri tanya, Yusri dah belanja orang kan. Jom kita ajar correlation. Correlation ni saya ada lukis tadi, yang gambar KG ni. Correlation ni simple je. So Euro USD. So Euro USD ni dia kita sama je macam fulcrum tadi. Dia terang samaan berat, weak bersamaan ringan. Okay, kalau contoh Euro USD ni strong. Kalau dia strong, kalau sini weak, apa akan berlaku? Price akan naik lah. Betul. Maksudnya price ada potensi untuk buy. Tapi adakah kita akan buy sekarang? Contoh Euro USD kan. Ni bukan analisis lah. Ni based on saya lukis ni. Kalau contoh Euro strong, USD weak. Nak tahu Euro strong, USD weak macam mana? Kejap. So untuk correlation ni korang pergi dekat ni forexfactory.com. Contoh kat sini JPY. So kat sini JPY yang banyak news lah. Selalu saya fokus pada yang warna merah kat sini. So tu adalah tempat kita tengok news lah ni, Forex Factory Calendar. Okay. So dekat sini Euro, kita tengok Euro ni, kata silap ni kita tekan ni. So korang baca. Actual is greater than forecast. It's good for currency. Wow, maksudnya baik ke? Korang baca lah, janganlah pemalas. Italian retail dah tambah. Tak payah, tak bagus newsnya. Euro Group meeting, Jerman bubar, Presiden Nigel speak. Okay, kita tengok daripada Nigel ni, dia tak cakap apa.
Due to speak about the digital euro at an event hosted by the Institute of Monetary and Financial Stability in Frankfurt. Audience question expected. Nanti kita boleh baca detail lagi source, latest release boleh baca. Lepas tu apa benda? More hawkish than expected. It's good for a currency. Contoh lah dia cakap, maksudnya euro expected akan strong lah macam tu kan. Tapi tiba-tiba bila Monday ni dah lepas ni. Lepas dah ada data kan? Kan dah keluar kan data dia. Tutup sikit. Mana ada tak keluar data. Dia data dekat sini, actual forecast. Sekejap kita cari euro. Ni. Sekejap. Kita tengok apa berlaku. Source release data 2 minute later than schedule. Okay. Level of diffusion index based on survey German institutional investor analysis actually greater than forecast is good for currency. Ni macam ni macam game. Dia game orang, macam copy paste ayatnya. Betul ke? Saya tak kerti sangat Apa? Saya tak kerti sangat pasal fundamental. Tapi bila korang baca dia punya apa, fundamental dia apa semua, tapi tu lah, kita nak fokus merah. Tapi euro tak ada merah tadi. So saya dah terlukis ni. Kita tengok balik ada tak euro merah. Euro merah. Euro merah. Euro merah. Euro merah tak ada. USD merah je ada. So euro ni kita tengoklah nombor kat sini So kat sini apa? Ni previous. Previous bagus. Tiba-tiba actual negatif. So kita anggap ialah macam apa? Macam weak So kita tukar balik kita punya lukisan tadi. Okay, kita jadikanlah euro ni weak. Lepas tu ni saya bagi contoh korang nak belajar betul-betul fundamental boleh belajar dengan Abang Jim. Dia ada ajar. Tapi untuk yang real punya, ni bukan real punya. Saya technical trader. Tapi sebab nak bagi tahu pasal correlation tu. Sebab bila tahu correlation, dia ada dua cara. Satu daripada segi fundamental, satu lagi daripada segi technical. Nanti saya akan tunjuk cara technical punya. Cara technical agak susah sikit Okay. Sebab dia kena compare beberapa pair. Okay. So euro, lepas tu mana lagi? Lepas tu kita tengok daripada euro ni, bayanglah semua euro punya news semua negatif. Ni negatif. Mana lagi euro? Euro meeting ni pun apa? Ni mesti good for currency lagi. Tengok sikit. Oh, tak ada bagi tahu. Ingat good for currency lagi. Mana lagi euro. Kita tengok ni. Euro ni maintain. So yang ni maintain, yang tu negatif. So still tak bagus sangat It's good for currency. Tak habis-habis dengan kau punya. Ni copy paste ni. Okay, lepas tu kita tengok. Okay, euro dah weak. Okay, tiba-tiba ada news USD warna merah. Oh, positif. It's good for currency. Memang betul lah saya rasa. Dia memang copy paste ni. Average price. Okay, tak payah tengok, tak payah baca mengarut ni. Kita tengok nombor je. Okay, so dia punya apa ni, belah kiri ni apa, actual forecast previous. Okay. USD dekat sini CPI MM. Okay, dia forecast. Ni forecast previous. Saya pun dah lupa tadi. Okay, mana kiri kanan? Saya lupa lama tak trade ni. Okay, ni belah sini ni previous, tengah forecast. Okay. Dia forecast akan jadi strong. Lepas tu bila keluar result memang betul-betul strong. Maksudnya strong lah kot, as expected. So dia tak adalah berlaku benda-benda yang macam abnormal dalam market. Okay. So mana pin. Okay. So kita anggaplah USD ni macam strong So kalau euro weak, sini strong. So strong persamaan berat, weak ringan. So kita bayangkan macam jongkak-jongkit. Maksudnya apa? Maksudnya dia apa benda ni? Mana nak flip? Maksudnya dia turun. So saya expect dalam minggu ni, minggu lepas ke apa ke, euro USD mesti tengah menurun. Jom kita tengok. Euro. Ni contoh kelabu kan. Kelabu korang show all. So carilah korang punya euro USD. Euro USD Pro. Kan betul tengah turun. Wow. Okay. So adakah dia akan terus turun? Untuk terus turun tu, itulah korang kena tahu correlation. Korang kena tahu apa berlaku pada USD, apa berlaku pada euro.
Tapi daripada segi teknikal, korang perlukan beberapa pair jugalah. Korang kena pilih minimum satu pair lain yang menggunakan euro, satu pair lain yang menggunakan USD. So selalunya untuk USD ni saya akan tengok gold. XAU USD, XAU USD. Okay, so kita nak tahu sekarang ni gold dengan US dollar mana lagi kuat. Okay, sekarang ni US memang tengah kuat. Sebab apa? Gold dia turun. Sebab apa? Gold weak, strong. Faham Faham jongkak-jongkit tu. Korang bayang jongkak-jongkit. 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 Boleh bayang tak ni? So kalau gold weak, USD strong, dia turun. Macam tu. Faham tak? Maksudnya safe haven sekarang tengah melemah. Okay. So macam mana? So dia tengah melemah lah. Maksudnya USD tengah strong. Strong macam mana? Strong. Lepas tu dia macam tengah indecision. Maksudnya dia, ni saya baca pada bentuk-bentuk candle je ni. Saya baca main-main je ni. Jangan ni sangat. Okay. So kita tengok lagi. Kita tengok expected dia akan pergi ke mana. Okay. Tengok. Dia boleh turun lagi. At least sampai support ni. Sampai support. So dia akan turun lagi 200 pip. Siapa tengah buy meninggal. Okay, so kat sini kita tahu USD akan teruskan strong. So tadi kita nak tengok apa tadi? Euro. So euro, kita pilih lagi satu pair. Pair yang kita nak pilih adalah euro dengan safe haven juga. So selalu saya akan ambil euro CHF. Euro CHF. Okay, euro CHF. So kita lukis juga macam ni. Okay, euro CHF. Mana tadi? Okay, euro CHF. So kalau dia turun, maksudnya safe haven tengah kuat, tapi euro tengah weak. Euro lebih lemah daripada apa? Euro lagi lemah daripada safe haven. Safe haven ni ada 3, gold, Swiss franc, dengan apa tu? Japanese yen. 3 safe haven. So euro lagi lemah daripada safe haven pair. So kita compare tadi dekat gold pun dengan safe haven juga. So euro ni tengah melemah lah kalau kita tengok dari sini. Jom kita tengok dia melemah sampai mana. Okay, kat sini ada shadow lagi. So kita tak tahu sangat dia punya direction. Kita tengok kat daily. Kita perlukan candle sedikit. Macam mana? Nampak kalau dah monthly macam tu. So dia ada kemungkinan kat sini euro kemungkinan dia akan kembali menguat sikit sebelum dia meneruskan perjalanan lah. Sebab kat sini dah complete dah. Ataupun dia boleh terjadi dia drop terus. Sekarang tarikh sekarang bulan 7 kan. So kalau bulan 7 kemungkinan hujung tahun lah akan berlaku crash. Okay. Tu saya suka main crash. Market crash ni cepat sikit buat duit. Okay. Ada kemungkinan lah sebab ni market cycle dah complete. Market cycle dah complete. Dia tarik nafas sikit. Lepas tu nanti dia ni lah, dia akan settlekan balik ni. Bayar balik hutang dia. Okay. Boleh buat sian orang kalau company apa, negara hilang value macam tu kan. Tapi tu lah macam tu lah. Ni euro CHF ni apa? Ni Black Swan ni tak silap saya pun tak sure lah. Lupa lah. Tapi ni ni kemungkinan dia naik sikit lepas tu dia turun. So euro pun dia ada kemungkinan untuk strong seketika. So dia ada strong seketika, tapi dia memang dalam keadaan yang lemah lah. Okay. Dia memang lemah. So untuk euro USD kemungkinan dia akan turun lagi berdasarkan euro CHF. Euro CHF analysis bagi tahu euro weaken. Lepas tu untuk XAU USD, dia daripada yang kita tengok USD strength 10.
Macam tu je. So bila kita dapat result ni daripada informasi antara dua pair ni, kita boleh gabungkan untuk dapatkan result dekat Euro USD. Okay? Faham Apa lagi? Dah pukul 11. Saya tak payah lama-lama ni. Okay. Orang Brunei bayar untuk kasih off kan bayar duit. Orang Brunei macam mana? Guna VPN. Guna VPN. Saya guna ni VPN ni. Apa ni? Hotspot Shield. Hotspot Shield ni korang tak nampak tak nampak. Saya guna Hotspot Shield. Saya tekan ni, dia terhalang oleh ni. Saya guna Hotspot Shield. Hotspot Shield kadang-kadang kalau ada broker yang macam tiba-tiba dia dah kena block servernya, saya kena login guna VPN lah. So VPN ni benda yang bagus, tapi janganlah guna sebagai benda yang tak bagus Orang Malaysia pelik-pelik so boleh guna VPN. Okay, untuk Brunei. Jom kita tengok apa benda lagi korang komen ni. Lepas saya baca komen yang last ni, kita kira settle lah nantilah kita back test sama-sama lain kali pula. Ni saya nak test internet ni. Kalau internet macam ni okey, maksud kita boleh live lagi lah. Walaupun basic internetnya, tapi tak boleh main game rasa ni. Lama dah live, dah nak habis dah. Kat mana nak join? Kena game dengan news. Alamak, terlambat join. Nak tengok balik video kena join membership. Betul. Penampakan broker 8cap dekat situ. Tu lah. Saya tengah nak buat video pasal apa? Cara nak buat prop trading. Sebab itu ada orang tanya kan. Kenalah tunjuk. Prop trading bukan sekejap. Dia punya tu lama dah kena trade demo. Serabut tu. Saya terbayangkan benda lain dan terbayang-bayang melayang. Tapi ni saya guna broker kalau saya tak sebutkan mulut saya. Hati-hati. Okay. Saya terbayangkan benda lain. Terbayang okay, bila naik goal, bila nak naik goalnya. Tak ada. Bagi tunggu Farid MC dulu. Tengah buy ke? Kamu orang buy siapa suruh join Quantum Metal? Jadi okay, GU monthly tak nak tengok. Kalau sebulan RM10 memang boleh dengar sangat dah tu. Ada orang cakap RM10 mahal. Ada orang cakap RM10 mahal sampai dia mengamuk-ngamuk Sampai saya cakap budak ni toxic betul. Delete block terus. Saya block Saya sekarang dah tak ada masa Saya dah terlalu tua nak gaduh-gaduh screenshot orang Saya block masa kau tak suka kan, tak apa aku block. Bila saya dah block, dia nak join member pun dah tak boleh. So janganlah pelik-pelik Eurochef Gold noted. Hanzo, betul ke semua trader kaya-kaya memang bergaji besar sebelum jadi trader? Saya orang miskin Saya punya gaji, saya pernah kerja kat Sakan dulu 600 jadi cleaner, RM600. Lepas tu pernah kerja kat kedai komputer, gaji kalau basic 800. Kalau OT sampai pukul 11 malam pagi sampai pukul daripada 9 pagi sampai 11 malam dapatlah 1,200 kalau tak silap. Kaya 1,200. Okey lah. Alhamdulillah. Saya tak kaya sebab tu saya perlukan gunakan skill saya untuk apa? Untuk dijual kepada orang. Contoh saya buat copy trade, saya buat file manage. Untuk saya tak ada duit tapi saya ada skill. So saya guna orang lain punya duit. Macam tu. Tapi jangan scam orang. Kalau scam orang saya tak ada buat live macam ni. Kan? Nanti orang cari saya, Hanzo scammer. Tapi kalau yang dah memang kaya, ada saya jumpa trader tu sebelum tu dia kaya, lepas trade jadi miskin. Tapi saya jumpa ada orang miskin, lepas trade jadi kaya. Korang nak mana satu? Okay, sama nanti. Euro mungkin akan strong pada 21 sebab bank pusat akan naikkan kadar faedah buat pertama kali. Oi, bagus. Orang macam ni yang kita nak. Ni. Kita screenshot Muhammad Zal Hasmi ni bagi tahu Euro mungkin akan strong pada 21 sebab bank pusat akan naikkan kadar faedah buat pertama kali. Betul lah saya cakap tadi, dia nak strong sekejap. Tapi dia akan turun balik. Sebab saya ni lebih kepada tengok data. So daripada segi fundamental saya memang minta maaf, saya memang tak reti sangat. Okay. So tu je kot. Abang guna trade apa? Guna broker apa? Saya guna ni, sekarang saya guna GMI Edge. Yang untuk saya tunjuk contoh ni, saya guna GMI Edge. Boleh tengok kat atas ni penjuru tu, GMI Edge.
Biden pun MC dengan Gold. Nak join Zo. RM10 sangat murah. Itulah RM10. Mahal. Saya pun tak tahu lah. Dia orang suka sedekah dengan scammer mahal. Tu lah, dekat scammer bayar sampai RM10,000, RM14,000 ada, RM25,000 ada. Ada satu scammer sampai dia punya kelas RM100,000. Dekat nak RM100,000 ke lebih RM100,000. Tapi sebab dia tunjuk Lambo semua kan. Tunjuk Lambo, tunjuk Ferrari, tunjuk Mustang, tunjuk apa lagi, tunjuk GTR, semua tunjuk-tunjuk. Sanggup bayar. Hanzo tunjuk apa? Kamera pun belakang komputer. Tengok ah. Setup tak profesional. Meja bersepah. Kamera ada tapi guna kamera lain. Tak boleh connect, saya tak tahu kenapa. Patut GoPro boleh jadi webcam. Senang sikit. Kalau kat sini nampak lah muka saya sambil baca komen. Tapi tu lah. GMI perlu depo ke? GMI tak perlu depo. Boleh trade kat demo. Saya suggest trade kat GMI sebab dia punya demo boleh boleh setting. Demo dia kita boleh setting ikut berapa banyak kita nak depo. Contoh kita nak depo $10 ke, berapa dolar ke. Okay. Ni kita dah nak sampai ke penghujung. Ni saya baca-baca komen sikit-sikit je sampai saya rasa saya dah tak boleh go lah. News bawa price ke destinasi, tapi market yang menentukan perjalanan akhir. Pedang merah sebelah. Betul, Red Swap pernah cakap tahu. News ni dia mempercepatkan SL, mempercepatkan TP. News ni dia gerakkan market. Dia adalah macam reason. Kereta bergerak sebab kita tekan. Tapi kalau kereta tu tak boleh. Macam mana cakap? Itulah dia reason. Di sebalik pergerakan tu dia nak kena ada reason. Tapi market tu dia dah tahu dah dia nak pergi mana. Market tu dah bagi tahu dah nak pergi mana. News tu nak jadi asbab saja. Buka account Sen kalau nak RM10 tu. Boleh. Buka betul. Account Sen boleh dapat 10, boleh depo RM10, RM5 ke $1, $1 RM4 ke. Boleh confirm balik lah dengan admin. Saya pun tak sure. Admin tu untuk bantu korang je. Tapi GMI ni banyak kena live chat ni. Susah sikit lah. Kalau Hot Forex dulu senang. Sebab ada team Tok Mat ada account manager jaga semua. Senang. Tapi live chat ni boleh lah. Admin saya akan bantu sedaya mungkin. Macam soalan-soalan korang. Tapi ada benda yang admin saya tak boleh bantu, korang kena live chat lah. Tapi apa-apa, kalau macam live chat macam tak membantu, take note nama agent live chat tu, bagi tahu admin saya, nanti admin saya bagi tahu dekat BDM. Tu panggil pentingnya kabel dalam sebuah perniagaan. Kalau tak ada kabel, korang email orang ni, email orang tu mengamuk, tak ada siapa nak layan, padam ke. MC dah kata RM10 pun mahal. Tu lah, saya pun tak tahu lah. Tadi ada satu komen mana lah, sekejap. Saya sempat screenshot lah. Budak ni saya block lah, sorry lah. Kalau tengah tengok, block lah. Siapa suruh korang ajar. Kalau korang ajar memang kena block lah. Mana jom kita tengok sikit. Mana ni? Kita terbalik ni. Oish. Kau baca. YouTube Hanzo dah tak best macam dulu. Sekarang member yang lain yang langgan saja boleh follow. Hamba. Betul ke? Dalam yang tengah tengok live ni semua member ke? Yang tapi saya dah block dah budak ni. Dia kurang ajar sangat. Padahal saya bagi free je. Semua orang boleh boleh join. Ada ke dalam ni semua member saja ke? Yang bukan member pun boleh tengok. Yang bukan member pun boleh belajar. Siri belajar pun saya tak ada. Saya mula-mula ingat nak private semua video saya untuk member saja, kalau nak tahu lah. Tapi saya fikir balik, dia dah lari. Tujuan saya nak tolong orang. Tapi bila saya tolong orang free, dia jadi naik lemak. Macam Red Stack tu kan. Itulah. Tapi lepas pada ni saya memang block ke. Kau kurang ajar aku block. Block. Bukannya apa? Bukannya nak apa cakap. Bukannya nak sombong ke apa. Hanzo main blok-blok orang. Saya dah terlalu tua. Umur saya sekarang dah 27. So saya rasa dah masa yang terbaik untuk saya bersara sebenarnya. Untuk fikir 27 muda ke 28 umur saya pun tak tahu. 1994.
Okay, ni apa apa Abdul Haziq Ishak tanya, patut tak saya fokus dekat FTR base? Tak patut. Fokus dulu pada base. Mahirkan dulu base, barulah apa yang lain-lain tu. Kalau tak macam mana Kalau tak power base, macam mana nak fahamkan FTR base? So powerkan powerkan base dulu. Oh, hello abang senior jengka. Oi, saya dulu UiTM jengka. Oi, UiTM jengka. Oi, macam mana agak wow. Saya pernah tak ada duit lah, kena scam emas masa zaman saya dekat jengka tu. Nak makan kena pergi join tabligh. Aduh, tapi bagus lah. Dapat buat usaha atas iman sambil dapat makanan free. Hidup ni satu perjuangan. Kalau kita tak buat kerja Nabi, siapa lagi? Kan? Nabi dah tak ada, tapi tugasnya masih ada. So kita kena sebarkan dakwah. Macam tu. Pasti dapat makanan free. Tu hadiah lah Allah bagi. Itulah pasal sekarang. Tu lah pasal tadi cerita pasal RM10. Jom kita tukar topik, tengok baca komen. Komen apa lagi ni? Until next time kita nak buy dah ni. Tapi saya baca sekejap. SJ dah cakap dah tadi. Saya pun tak tahu apa benda korang jumpa, kat mana korang jumpa benda pelik-pelik ni. Broker elok-elok saya dah bagi tahu. Korang nak berapa broker? Saya dah bagi tahu 2. Apa yang sekarang yang okey saya rasa JMI, Robo. Hot Forex sebab saya dah keluar. So saya tak nak suggest lah, sebab saya pun withdraw duit saya, takkan saya nak suruh korang masuk. Saya tengah withdraw duit saya. Tak payahlah tunjuk amountnya, nanti kena santau pula. Okay, bila next live bila saya umumkan. Yang member pun tak tahu bila saya nak live. Yang bukan member pun tak tahu bila saya nak live. So stay tune, subscribe. Nanti bila saya bagi notification, saya bagi tahu saya nak live, saya bagi tahu sehari sebelum. Sebab saya ni busy sikit. So sehari sebelum saya akan bagi tahu lah. Okay. Hans, sekali sekala lah tunjuk yang Hans guna kereta apa. Buat apa tunjuk? Saya naik kereta kancil. Kereta kancil ni best. Zaman sekarang kan semua kereta dah auto semua kan. Manual baru best. Tapi nak tunjuk kereta, adakah dengan melihat kereta saya akan mengubah kereta anda? Adakah dengan tengok jumlah withdrawal saya akan mengubah jumlah withdrawal anda? Tak ada kan. Kalau korang tengok saya kaya ke, saya miskin ke, dia tak akan mengubah korang pun. Dia tak akan jadi apa-apa. Tak ada efek awak. Takkan efek awak pula. Takkan efek apa-apa pun dekat korang. Tapi kalau korang tengok dalam minda saya, tengok macam mana saya buat duit, tengok macam mana saya punya skill dalam bisnes, mungkin yang tu dapat ubah korang. Tengok Hanzu macam berjaya lah. Tengok ramai orang join member. Satu member RM10. Dah kalau dalam live ni saja dah 20,000 orang member, dah 20 juta kan. Dia punya sembang ni kan. Dia tak kira pasal cukai lagi kan. Dia tak fikir pasal ni lah. Komputer nak edit RM30,000, ini RM40,000, yang tadi lagi satu RM40,000. Dah RM110,000. Mana pergi duit member tadi? Aduh, garu kepala. Susah juga buat YouTube ni kan. Kamera dah berapa? Ni kamera yang keberapa ni kamera ni RM8,000, ada 3. So darab lah. Pasal ada kamera lama-lama yang saya upgrade semua. Ni GoPro. GoPro murah je, RM1,000 lebih ke RM2,000 macam tu. Tapi itulah saya bagi tahu. Apa? Kalau nampak apa-apa benda yang boleh buat duit dekat online ni, buat je. Nampak Hanzo kan dekat YouTube, dekat Instagram, promote barang Shopee, register Shopee affiliate, buat. Nampak orang kaya buat IB, buat IB, tengok ada orang nak join ke tak. Saya buat YouTube, orang dah lah free, tak nak join affiliate. 2-3 orang je join. Lepas tu, tapi sebab tu lah, sebab saya tak tunjuk kereta semua. Tapi kalau korang kena tahu, bila korang dah start tunjuk kereta, tunjuk mewah semua, korang kena tahu. Kalau korang tunjuk kaya, ada lagi kaya daripada korang. Korang mungkin ada Lambo, ada orang ada 2 Lambo, ada orang pula, orang yang tengok korang tu pula adalah orang yang memang jual Lambo. Lagi teruk. Bukan lagi teruk lah, lagi power lah. Dia jual Lambo. Maksud korang setiap bulan dia beli Lambo. Korang baru beli satu Lambo, dia dah setiap bulan beli jual. Setakat Lambo ni macam-macam jenis lah dah naik. So kalau tunjuk kaya ni bahaya lah bagi saya. Sebab kita
kita kena tahu ada lagi kaya daripada kita. Bukan kita seorang je kaya, ada lagi kaya daripada kita. Apa benda lagi ni? Okay. Terima kasih sama-sama. Dalam sisi juga ada cakap bab gun teori. Cikgu guna gun teori, dia complicated sikit, tapi okey lah. Okey, just nice. Dia tak ada lah gila-gila setan banyak power punya. Paling power sekali basic. Gun ni okey lah, just nice lah, just nice. Tapi dia tak sepower market structure. Market structure lagi power. Terima kasih cikgu sudi live trade. InsyaAllah. Ni live trade ke? Ni bukan live trade, ni live stream. Kita sembang-sembang. Hanzo dah bukan dengan Forex. Bukan, saya dah withdraw duit saya. Tok Mat pun dah withdraw. Tapi Hot Forex masih ada. Dia bukan broker lingkup apa, sebab dia broker dia memang kukuh. Broker dia memang okey. Cuma management bertukar. Bila management bertukar, saya tak tahu apa management tu akan buat. Saya ada lagi account dekat Hot Forex. Adalah dalam 100,000 adalah. Saya tinggal sikit. Tapi itulah, saya akan trade lagi. Cuma nak tahulah, sebab saya tak boleh judge terus management tu tak okey ke apa ke. Mungkin kalau okey ke apa ke kita tak tahu. Mungkin kita boleh bagi peluang dekat dia untuk buktikan dia management yang okey ke ataupun lebih baik. Tapi kalau lebih teruk, saya withdraw semua. Tapi saya dah bagi tahu, saya withdraw dulu. Kalau ada apa-apa update, saya akan update korang. Okey. Terima kasih Anzul. Okay, GMI boleh trade Bitcoin? Saya tak sure, tapi rasa boleh ada kripto. Boleh tanya admin, nanti dia check dengan BDM. Hanzo dah buka. Okay, Assalamualaikum. Okay, CS, adakah hujung CS Shadow tu dikira valid SNR? Okay, mungkin kita boleh bincangkan apa? Kita bincangkan dekat live seterusnya. Kenapa dah tak keluar ni? Oish, 100k dalam Forex. Lain macam. Assalamualaikum. Ni lah, itu saya tinggal untuk trade je sikit-sikit. Mampus dia. Okay, Hanzo dah bukan. Dia terskip terus. Dia auto tarik. Buka dekat PC. GMI Edge ada bagi signal untuk newbie ke? Mana ada signal? Tak ada. Tu mungkin korang silap dengan ASJ tu kan. Broker yang bagi signal. Tak ada. Dekat Hofarat, dekat GMI ni trade sendiri. Okay? Tak ada signal-signal ke apa ke. Korang buatlah signal sendiri, trade sendiri. Jangan nak harapkan orang. Kalau orang yang korang harapkan tu tak power, korang dapat jawapan cepat di mana korang akan MC. Tapi kalau korang apa benda cakap, tapi kalau korang jumpa lah signal provider memang betul-betul power, dapat tangguh sampai korang boleh beli BMW, boleh beli Mercedes, boleh beli apa lagi, supercar, boleh beli Lambo. Tapi kalau orang yang bagi signal tu mati macam mana? Apa cerita ni? Lambo 9 tahun loan, 7 tahun loan, tak settle lagi, orang tu dah mati. Nak bayar macam mana? Bankrupt, muflis terus, menghancurkan hidup korang. Sebab orang ni bila dia ada banyak duit, dia akan mula lapar lah. Kalau boleh korang earn that money. Jangan spoon feed. Bila spoon feed, bila orang yang dah spoon feed korang tu dah tak bagi korang benda tu, apa jadi dengan korang? Apa jadi dengan korang? Tak jadi apa kan? Jadi jam lah masa tu. Okay? Ada Syarat Z Sabtu. Syarat Z Sabtu ni kawan saya dekat UiTM Jengka. Dia LHDN. Saya dah declare. Boleh check. Dah bayar lah. Banyak gila bayar. Takut. Saya dah bayar. Okay, saya dah bayar cukai tu. Lepas tu dah declare semua. Dah bertahun declare. Jangan tangkap saya, okay? Lama tak jumpa abang Syarat Z Sabtu. Dia senior saya. Cikgu Hanzo boleh advice pasal tax? Tu tanya Syarat Z Sabtu. Baca balik komen tu, cari nama Syarat Z Sabtu, PM dia. Dia kerja LHDN. Market structure, SND, price action. Mantap. Okay, pasal tax ada dalam video sebelum, rajin tengok. Betul, boleh tengok juga kat situ. Tapi untuk proper punya tax, boleh jumpa apa? Boleh jumpa tax agent yang berkaliber lah. Macam lubang mat tu lah. Syarat Z tengah tengok. Saya ada 100k tapi saya dah bayar, saya dah declare.
Bahaya. Tapi tu boleh tanya syarat Z tu. Syarat si Sabtu. Dia LSDN. Boleh minta lah nasihat-nasihat dia. Dekat Facebook pun nama syarat Z Sabtu juga. Boleh tanya. Ada friend dengan saya. Ahmad Daniel tak pernah bagi signal. Kenapa Ahmad Daniel tak nak bagi signal? Bagilah. Elliot Wave insyaAllah nanti saya ajar. Save life. Ya, save. Tapi untuk member lah. Saya kalau tak nanti saya sebab salah. Sebab member kan Dia apa, dia bayar RM10 kan. Saya nak bagi apa RM10? Takkan saya nak bagi apa? Kalau saya bagi signal, nanti saya buat group signal untuk orang yang member. Kan nanti orang yang bukan, oh signal untuk yang member je. Dia tak nak bayar tapi dia nak semua ni. So kalau saya bagi dia join signal, nanti orang yang bayar pula cakap, apa beza kita orang dengan orang yang tak bayar? Dia pun dapat join signal. Oh, saya terpaksa pula buka group special untuk member. Kan nanti yang gang tak join pula, kenapa? Manusia tak kata bersyukur. Bersyukur je lah. Saya bukannya tak bagi korang tengok. Saya bagi korang tengok. Tapi kena bangun awal lah. Tengok ni pun saya sembang-sembang macam tu je. So kalau bayar RM10 tak payah ni, tak payah penat-penat nak save. Tak payah penat-penat ni, boleh tengok balik. RM10. Saya tak tahu RM10 paling kecil dekat tu. Sebab saya just tekan yang recommendation tu. Sebab dia ada buat emoji. Saya nak letak yang komen emoji yang macam cukup semua tu. Tu yang style. Bagi sikit cukup Okay, ketinggian dia. Okay, cikgu, cukai ni kira macam mana? Cukai ni kira profit. Tolak korang punya expenses. Lepas tu korang ada net profit tu. Tu cukai lah. Kalau tak nak bayar cukai, bayar zakat. Tapi tak boleh. Dia tak boleh bayar zakat semua pun. Zakat 2.5% je. So nanti korang kena juga bayar sikit. Okay. Tapi kurang lah. So lagi banyak bayar zakat, lagi kurang lah korang bayar cukai. Tapi dia korang kena keluar duit tu tetap kena keluar juga. Cuma zakat lebih berkat. Market structure terbaik. Okay, terbaik TF berapa? Market structure terbaik tak ada TF berapa-berapa. Dia market structure yang terbaik sekali adalah time frame apa? Dia bukan ikut time frame, dia ikut bentuk dia. Kalau dia dalam keadaan cantik, okey lah structure tu tak kisah. Time frame mana nanti kita akan bincangkan apa yang dimaksudkan dengan market structure yang cantik dan apa yang dimaksudkan dengan market structure yang tidak cantik. Okey. Cikgu, kalau saya swing, cikgu tengok clue apa-apa. Tak ada tengok clue apa-apa, tengok price actionnya. Saya dah tahu dah price tu nak pergi kat situ. Dah dia pergi kat situ. Tak ada. Dia nak retrace ke, dia nak buat ular ke apa lantak dia akan pergi situ. Tak ada berjudi, tak ada apa. Sebab saya memang confirm. Tak ada siapa-siapa yang akan tahu market nak pergi. Saya tahu. Kau diam, kau bongok. Aduh, tak baik cakap orang bongok. Tapi tu lah, saya tahu dia akan pergi ke situ, cuma saya tak tahu bila. Bila saya apply gun, saya cuma dapat estimation masa sahaja. So estimation masa tu depend pada tu lah. Mana boleh bagi tahu. Ilmu baru kot. Kan nanti bagi semua, nanti orang ni apa, kau nanti orang tanya pula nanti kan. Cikgu bisa ajar tentang multi time frame structure. Boleh tengok balik live ni. Kejap. Yang komen tu, yang komen bukan member. Nanti kita akan sembang lagi minggu depan lah. Next live, make sure Reza Dwi Risyanto join live tu dan kita akan tengok apa cakap. Kita tengok apa Kita tengok lah multi time frame structure punya marking. Itu tadi saya dah tunjuk, tapi sebab tak join, so nanti next. Kalau ada rakam, boleh tengok rakaman. Semua korang kena rakam manually lah. Nak emoji cukup kalau nak emoji cukup kena jadi member lah. Macam mana nak elak sikap full margin? Zone dah betul, pergi full margin sampai MC pula. Jangan full margin. Korang full margin, korang nak beli apa? Depo, contoh full margin depo berapa? Full margin depo $10. Korang nak grow sama berapa? $100,000, $1,000, 100. Dah dapat 100, lepas tu cukup tak? Trade lagi, full margin lagi. So maksudnya dengan $10 tu korang nak berapa?
So untuk tak nak full margin, belajar bersyukur. Belajar bersyukur, belajar sabar. Itu aduh, cerita pasal syukur kan. Malas nak sebut. Tapi itu ada satu benda berlaku dekat dalam hidup saya. Yang member je tahu. Siapa yang dah join member tu boleh tengok sikit dekat community post tu, tahu lah. Tahu benda apa. Nanti korang nampak saya punya kancil turbo. Ada satu benda tu, aduh saya pening betul lah. Lepas tu isteri saya ulang balik. Saya cakap apa? Cakap awak tak bersyukur ni. Kalau bersyukur mesti sabar. Dia orang bersyukur ni, dia punya tips dia senang nak tahu kita bersyukur ke tak. Kadang-kadang ada orang cakap, saya bersyukur, tapi dia marah. Selagi mana kita marah, maksud kita tak bersyukur. Tanda orang yang bersyukur adalah dia boleh sabar. Bila dia tak sabar, maksud dia tak bersyukur. Faham? Faham kan? So kalau macam tak nak full margin, tak nak bagi full margin, kena belajar sabar. Macam mana sabar kena bersyukur. Kenapa aku nak full margin lebih-lebih? Aku ada je lagi kerja, aku ada je lagi rumah, aku ada je lagi tempat untuk berteduh, aku ada je lagi tangan kaki untuk berusaha. Kena sentiasa bersyukur. Okay? Tengok tak baca komen. Okay, jangan spam. Ada orang marah. Okay, FM nak beli RTX 3090. 3090 dah murah lah sekarang. Dah murah lah sekarang. Tengok dekat Facebook kan, kadang-kadang ada orang lelong kan. Boleh lah, itu saya menang lelong. Daripada 14,000 dapat 10,000. Okay lah. Untuk ni member belanja. Join member belanja. Sehari 50 USD pun dah memadai bagi rakyat macam kita. $50 sehari memadai. Apa $50 $200 satu hari. Dah 10 hari dah $2,500. $2,500 dah 3 lagi tu cukup 30 hari. 5,000 7,500 rakyat biasa. Ilah. Kong rakyat biasa pakai kereta apa? Tapi tu lah, kalau KKL agak mahal lah makan semua kan. 50 USD. Saya rasa 50 USD. Kalau saya hidup yang tolak wagyu. Kalau 50 USD seminggu 2 minggu punya makanan boleh ke sebulan pun boleh. Tengoklah macam mana portion korang dah berapa ramai anak korang, keluarga korang besar macam mana. Tapi saya suggest kalau korang nak beli makanan ke apa kan, beli kat pasar Selangor ke pasar mana-mana, pasar murah. Pasar lagi tu bagus lah, banyak lagi murah lah daripada Tesco apa semua. Giant kan. Tapi kalau Giant kurang sikit. Tapi kalau Tesco korang pergi ada certain hari, sayur dia harga RM1. Sayur harga RM1. Saya walaupun apa, kita hidup dalam reality lah. Nak apa tunjuk apa, makan wagyu hari. Saya kadang-kadang tunjuk kat saja. buat bakal lain orang kata kan. Nanti orang cakap Azul bukan ada banyak duit. Orang tengok dia makan je. Dia makan telur dengan kicap. Telur dengan kicap sedap bengok. Kelas paling lama tu lah. Saya rasa kena caw dah ni. Teknik full margin, trading range terbaik. Alright, nice. Cukup lah. Okay, so kita jumpa next live. Ni lepas subuh boleh lah sembang-sembang panjang-panjang macam ni. Jom lepak Jamik Cyber punya ni bukan ni ke? Fisabilillah. Okay, Fisabilillah kan? Haji Masjid Haji Fisabilillah. Saya selalu pergi sembahyang kat situ, kat Cyber. Teknik full margin siap. Kejap. Saya rasa dah kena caw dah ni. Dah makan terlalu masa. Masa dah terlalu lama. Tengok dah bunyi telefon semua. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye.